Selamat sejahtera. Saya Kaliani Anak Perempuan Murugia selaku Ketua Kumpulan bagi Inovasi PIP3. Ahli kumpulan terdiri daripada Puan Rozaiha binti Omar, Puan Halifah binti Samirun dan Puan Arkia binti Sandi. Tajuk inovasi kami ialah teknik PIP3. Apakah itu teknik PIP3? Teknik PIP3 merupakan satu inovasi yang diusahakan di bawah program Bijak BM bagi membantu murid yang tidak dapat menghasilkan karangan untuk menulis karangan agar murid dapat lulus dalam peperiksaan SPM. Inovasi PIP3 ini telah disebarluaskan kepada guru-guru di 240 buah sekolah di negara ini mengikut zon yang ditetapkan. Di bawah program ini, program Bijak BM, sebanyak 40 ketua panitia daripada setiap zon iaitu zon timur, zon barat, zon selatan, zon utara, Sabah, Sarawak telah disampaikan kepada 40 orang ketua panitia. Dan sehingga kini 240 sekolah di seluruh negara telah memanfaatkan teknik PIP3 dan disampaikan tentang cara bagaimana dapat menarik murid yang menghantar kertas kosong dalam peperiksaan itu sekurang-kurangnya menghasilkan perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup dengan hanya menggunakan 3 ayat. Bagi murid-murid yang mengalami kesukaran untuk menulis, apabila kita mendedahkan teknik penulisan yang panjang, mereka tidak dapat menghasilkan karangan kerana mereka beranggapan bahawa perkara itu sukar. Maka teknik ini diinovasikan bagi membimbing murid yang ada kesukaran itu sekurang-kurangnya dapat menghasilkan 3 ayat. Apabila kita menggunakan perkataan 3, murid yang tidak mahu menulis itu dapat idea bahawa hanya 3 ayat bagi satu perenggan. Pendahuluan 3 ayat, isi 3 ayat, isi 3 ayat, isi 3 ayat dan perenggan penutup 3 ayat. Maka mereka akan menganggap bahawa baiklah, penulisan karangan ini setakat 3 ayat, kita boleh pujuk mereka untuk menulis. Maka izinkan saya untuk menerangkan bagaimanakah teknik PIP3 ini digunakan. Baiklah. Yang pertama, PIP3 ini penting untuk murid menganalisis soalan karangan. Yang kedua, PIP3 juga menggunakan borang grafik sesuai dengan Part 21. Kemudian kami ada menggunakan penanda buku. Dalam penanda buku itu, di hadapan penanda buku dan di belakang itu ada teknik penulisan. Saya akan tunjukkan nanti. Dan kami ada mengajar murid untuk menggunakan penanda wacana yang mudah supaya karangan mereka itu tidak, kata orang, terlalu ringkas. Di sini ialah prosedur pelaksanaan program Bijak BM bagi program PIP3, iaitu guru mengenal pasti kemahiran menulis perenggan pendahuluan, isi dan perenggan penutup. Guru menganalisis aspek kelemahan dan kekuatan murid dalam penulisan karangan. Jadi tujuan PIP3 digunakan inilah kepada murid tahap 1 dan tahap 2. Sekurang-kurangnya dapat menghasilkan penulisan karangan. Yang ketiga, guru menentukan aktiviti penulisan mengikut tema. Guru menyediakan rancangan pembelajaran yang ringkas berdasarkan objektif pembelajaran. Kemudian menyediakan bahan-bahan bantu belajar. Melaksanakan teknik penulisan PIP3 bagi membantu keupayaan murid untuk menulis dan menganalisis tahap penguasaan murid dalam melaksanakan tindakan yang sesuai. Baik. Apakah kerangka PIP3? PIP3 pendahuluan ada 3 ayat. Apabila disebut 3 ayat, murid perlu kenal pasti ayat tema, ayat isu, ayat kehendak soalan. Apabila sampai pada perenggan isi, murid perlu hasilkan 3 ayat juga, iaitu ayat isi, ayat contoh, ayat penegas. Perenggan penutup 3 ayat juga, iaitu ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat harapan. So ini ialah kerangka konsep PIP3. Kenapa kami guna 3? Sebab setiap perenggan ada 3 ayat. Jadi murid bila kita dah sentuh tentang 3-3-3, jadi dapat pujuk mereka sekurang-kurangnya tidak tidur sewaktu peperiksaan atau menghantar kertas kosong. Baiklah. Kita lihat di sini, ini ialah kerangka konsep yang telah dihasilkan dalam bentuk penanda buku supaya murid dapat merujuk sewaktu membuat karangan di dalam kelas.
Okey, jadi kita lihat perangan pendahuluan ayat tema yang di bawah tu ya, ayat tema pendahuluan itu, murid dapat, ayat tema tu perlu ikut tema soalan. Kemudian isu, kita gunakan perkataan namun begitu. Kita dah masukkan penanda wacana ya. Kemudian kehendak soalan mengikut ayat kehendak soalan, saya akan tunjukkan nanti. Kemudian perangan isi, kita lihat kita ada ayat isi, ayat contoh, ayat penegas. Dan di sebelah sini ada penanda wacana yang sesuai murid gunakan untuk menghasilkan karangan. Kiranya mereka hanya perlu tambah ayat di belakang. Tambah ayat di belakang itu sebagai contohnya, sebagai contoh apa ayat di belakang. Oleh itu, apakah ayat di belakang? Dan perangan penutup ada ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat harapan. Jadi kita lihat di sini satu persatu. Baik, izinkan saya menerangkan bagaimanakah teknik PIP3 disampaikan kepada guru, kemudian guru sampaikan kepada murid. Jadi 240 buah sekolah yang ketua panitianya hadir mengatakan bahawa mereka telah menggunakan teknik PIP3 dan mereka dapati bahawa murid sudah mula menulis, tidak lagi menghantar kertas kosong. Itu yang kita nak lihat hasil daripada murid. Sekurang-kurangnya dapat markah daripada dapat kosong markah. Saya sendiri mengalami pengalaman bahawa murid saya yang tidak mahu menulis, peperiksaan baru-baru ini, murid itu dah berjaya mendapat markah 30 lebih per 70, 40 lebih daripada 70 dengan menggunakan kaedah yang mudah ini. Inilah soalan berkaitan dengan sukan dan rekreasi. Tema 1 ya. Jadi kita lihat soalannya ialah aktiviti kokurikulum menjadi satu agenda yang sangat penting dilaksanakan semua sekolah seluruh negara ini. Memang dapat disangkal lagi bahawa aktiviti kokurikulum dapat membentuk sasiah murid secara menyeluruh. Malah, aktiviti kokurikulum dapat memupuk perpaduan dalam kalangan murid berbilang kaum. Jadi soalannya, pada pendapat anda, apakah usaha-usaha bagi memupuk minat murid dalam aktiviti kokurikulum? Jadi kita lihat bagaimanakah kita nak bawa murid untuk menulis perenggan pendahuluan. Inilah dia. Ayat tema dapat dikenal pasti daripada bahan stimulus yang diberikan pada soalan bahagian B. Jadi ayat tema di situ ialah aktiviti kokurikulum menjadi salah satu agenda yang sangat penting dilaksanakan di semua sekolah di seluruh negara. Jadi ayat isu, ayat isu ialah maksudnya murid, katakan di situ ialah kokurikulum itu usaha memupuk minat murid untuk kokurikulum. Jadi ayat bila kita isu, kita negatifkan ayat. Contoh di bawah ya, namun begitu murid kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum. Jadi apabila kita ajar murid untuk membentuk ayat isu, katakan kali pertama murid tak faham. Jadi bila kali kedua kita kata negatifkan, katakan amalan membaca. Namun begitu, murid kurang minat untuk membaca. Katakan amalan pemakanan sihat. Namun begitu, remaja masa ini kurang mengamalkan pemakanan sihat. Jadi semuanya perkataan kurang-kurang di situ. Jadi itu kita katakan ayat isu. Supaya walaupun karangan mereka pendek, tetapi ayat mereka itu ada variasi. Ayat tema positif, ayat isu negatif. Kemudian masukkan ayat kehendak soalan, itu ialah pada bahagian kehendak soalan. Pada pendapat anda tukar kepada pada pendapat saya, terdapat pelbagai usaha bagi memupuk. Ambil balik ayat dekat kehendak soalan tu, turunkan pada kehendak soalan. Jadi murid secara mudah dapat menghasilkan perenggan pendahuluan dengan hanya 3 ayat. Jadi murid yang tidak minat untuk menulis, bila kita ajar secara mudah begini, mereka dapat membuka minda, rupanya karangan ialah benda yang mudah. Itu cara kita nak tarik perhatian murid yang tidak minat untuk menulis. Inilah perenggan pendahuluan. Kita lihat isi. Bagaimanakah kita nak menarik murid untuk menulis perenggan isi berdasarkan soalan yang sama. Jadi bila ayat isi, sekali lagi murid akan kembali pada aspek kehendak soalan. Pada pendapat anda, apakah usahakan? Jadi murid akan mulakan jawapan pada pendapat saya usaha pertama. Kalau kesan, kesan pertama. Kalau punca, punca pertama. Jadi murid dah ada asas untuk menulis. Jadi pada pendapat saya usaha pertama bagi memupuk minat murid dalam aktiviti kokurikulum. Dari mana saya dapat ayat itu? Ambil saja daripada ayat kehendak soalan. Cuma tambah perkataan ialah, siapa?
Apa-apa hal pun bila usaha kita akan kaitkan dengan ibu bapa. Okey, ibu bapa perlu mainkan peranan penting. Okey, apa contoh dia? Kita suruh bagi murid bagi contoh kan. Jadi murid akan bagi contoh. Sebagai contoh, ibu bapa perlu menggalakkan anak melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum dengan membelikan peralatan permainan seperti raket badminton kepada anak-anak. Apa-apa sahaja contoh asalkan ada kaitan dengan ibu bapa. Memupuk minat. Lepas tu ayat penegas, kita guna perkataan oleh itu. Jadi murid dah tahu dah bila ayat ketiga itu oleh itu. Okey, oleh itu, ibu bapa perlu mainkan peranan. Dari mana saya dapat ayat ini? Ayat penegas, ambil balik saja ayat isi di atas. Ambil balik ayat isi di atas, masuk pada bahagian penegas. Oleh itu, ibu bapa perlu mainkan peranan yang penting bagi menggalakkan anak melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Jadi kita lihat ya secara mudah, murid dapat dah idea untuk menulis perenggan pendahuluan menggunakan teknik ayat, tema, ayat isu, kehendak soalan sampai pada isi. Ayat isi pun rujuk pada kehendak soalan. Kemudian ayat contoh, bagilah ayat contoh satu berkaitan dengan usaha ibu bapa. Ayat penegas kembali kepada ayat isi. Jadi perkara ini dapat membantu murid, at least 3 ayat itu dapat mereka menghasilkan secara tersusun. Okay, jadi memang pada awalnya ada kesukaran. Apabila buat 3 latihan, 4 latihan menggunakan kaedah yang sama dengan soalan pelbagai tema, murid yang tak boleh menulis sudah boleh menulis. Okay, kita lihat isi kedua pula. Contoh apabila sampai pada ayat isi kedua, masih lagi murid perlu pegang pada kehendak soalan. Cuma tambah penanda wacana seperti yang ada pada penanda buku tadi kan, penanda buku ni. Okey, bila ayat isi, okey, murid boleh guna penanda wacana. Selain itu, seterusnya di samping itu. Okay, jadi kita kembali ke sini ya. Okey, kita lihat di sini. Bila isi kedua, selain itu, usaha kedua bagi memupuk minat murid dalam aktiviti co-curriculum ialah dari mana dapatnya ayat ni? Dari mana kalau bukan dari aspek kehendak soalan. Cuma tambah perkataan ialah, masukkan peranan pihak kedua. Okay, selain ibu bapa, siapa mainkan peranan? Mestilah pihak sekolah. Okay, pihak sekolah perlu memainkan peranan yang penting. Ayat tu dah lengkap ya, ayat tu lengkap. Bila bagi contoh, nyatakan contoh apakah sekolah perlu buat. Jadi sebagai contoh, okay, lagi sekali kita guna perkataan sebagai contoh. Pihak sekolah boleh menjemput atlet sukan untuk memberikan ceramah tentang kepentingan sukan kepada murid di sekolah. Apa-apa ayat yang logik tentang peranan sekolah, kita terima idea murid. Kita raikan pendapat murid, kita masukkan di situ. Asalkan ayatnya gramatis. Kemudian ayat penegas, sekali lagi kita menggunakan perkataan selain itu. Minta maaf. Oleh itu, pihak sekolah haruslah ataupun haruslah ke, perlulah ke memainkan peranan yang penting bagi memupuk minat murid dalam aktiviti co-curriculum. Okey, baik, itu ialah dari segi isi kedua. Isi ketiga pula, kita lihat macam mana nak mulakan. Ambil balik kehendak soalan ya, ambil balik kehendak soalan. Akhir sekali, siapa? Pihak kerajaan. Okay, pihak kerajaan juga mainkan peranan penting bagi ambil ayat di atas. Memupuk minat murid dalam aktiviti co-curriculum. Okey, ayat contoh, sekali lagi sebagai contoh, pihak kerajaan perlu mengadakan apa? Mengadakan kempen, mengadakan pertandingan di peringkat sekolah, peringkat daerah, apa-apa yang logik masukkan. Kemudian ayat penegas, kembali kepada ayat yang sama. Oleh itu, siapa? Ambil balik ayat isi. Pihak kerajaan haruslah mainkan peranan penting bagi memastikan murid melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Okay, nampak ya cikgu? Tiga ayat. Pendahuluan 3, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, cara yang sama. Jadi murid yang tidak minat menulis, ada harapan tak untuk menulis? Ada ya, ada sekiranya guru menggunakan kaedah ini. Dan ternyata zon-zon yang datang untuk mendengar taklimat daripada JUK, daripada kami, dapat sampaikan ilmu itu dan kami terima pandangan positif apabila kami buat lawatan susulan ke setiap zon.
Kami kembali ke sekolah itu untuk melihat sama ada murid boleh memanfaatkan tidak. Memang ternyata murid dapat melaksanakan. Okey, dapat menulis karangan. Okey, baik, kita lihat di sini ayat kesimpulan. Okey, ayat kesimpulan, kita lihat kesimpulannya semua pihak. Tadi kan 3 pihak kan? Ibu bapa, pihak sekolah, pihak kerajaan. Okey, perlu mainkan peranan. Lagi sekali kembali ke mana cikgu? Kembali ke ayat kehendak soalan. Mainkan peranan bagi memupuk minat murid dalam aktiviti kokurikulum. Okey, ayat cadangan. Okay, bagi satu cadangan. Kan ada ayat isu, remaja tidak minat. Okay, jadi kita kaitkan satu ayat positif. Oleh itu, murid haruslah bijak mengurus masa supaya dapat melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Ayat harapan, kita boleh guna perkataan semoga, mudah-mudahan. Okay, semoga atau mudah-mudahan usaha semua pihak dapat memupuk minat murid dalam aktiviti kokurikulum supaya supaya ke, demi ke, agar ke, tak kisah. Supaya kita kembali kepada kehendak soalan, supaya murid supaya murid sejahtera, supaya masyarakat negara kita sejahtera. Apa-apa yang logik kat belakang tu. Nampak ya cikgu? Jadi kita ada 3 ayat. Jadi inilah contoh bagaimana kami melaksanakan. Kami sampaikan ilmu PIP3 ini kepada guru-guru yang menghadapi masalah untuk membantu murid untuk menulis. Jadi ini ialah kaedah paling mudah PIP3. Pendahuluan 3 ayat, isi 3 ayat, kesimpulan 3 ayat. Ternyata dapat membantu. Jadi kami bercakap ini bukan tanpa berasaskan fakta atau berasaskan bukti. Saya sendiri telah membantu memastikan murid menggunakan kaedah ini bersama rakan-rakan di sekolah. Memang ternyata sangat membantu. Inilah contoh yang nampak tadi pendek kan. Jadi bila kita gabungkan, beginilah hasil karangan mereka. Memang nampak teratur. Perangan pertama, perangan kedua, perangan tiga, perangan empat, perangan lima. Jadi murid nak bagi 4 isi, dialu-alukan. Kita terima saja murid itu yang tidak minat menulis tu sekurang-kurangnya dapat menghasilkan karangan yang dalam kepanjangan begini. Okay, baik, kita lihat seterusnya. Ini ialah contoh hasil kerja murid saya. Daripada markah kosong, kini dapat menghasilkan karangan yang panjang begini. Okay, saya syukur sangat murid dah boleh membuat analisa mana ayat tema pada bahan stimulus, mana ayat isu, mana ayat kehendak soalan. Jadi murid itu dapatlah menghasilkan 3-3 ayat. Okay, 3-3 ayat sebegini. Jadi ini menunjukkan bahawa daripada tak boleh. Okay, ada murid saya memang dia menghasilkan karangan 4 perenggan, 3 perenggan. Tak apa cikgu, kita raikan mereka, kita bantu mereka biar daripada mula 3 ayat. Lepas tu bila mereka dah makin mahir, sebab inilah murid band 2. Okay, band 2 kita nak gerak ke band 3. Bila murid itu semakin baik, kita boleh tambah ayat kesan. Kan, kita bantu mereka dengan ansur maju. Okay, ini adalah contoh hasil kerja daripada guru zon lain yang telah kami sampaikan ilmu, guru kongsikan pendapat. Okay, dulu tak boleh menulis, sekarang murid dah boleh menulis. Okay, kata cikgu, terima kasih kerana anak murid dah boleh menulis 3 ayat. Okay, inilah guru ini daripada zon timur, muridnya semua lelaki. Okay, memang tak nak menulis tapi sekarang ini dah boleh menulis. Okay, jadi ada guru yang masih berhubung dengan kami untuk bertanyakan teknik untuk membantu murid. Maksudnya katakan dah pandai 3 ayat, nak jadikan 4 ayat macam mana. Okay, jadi kami memang berkolaborasi untuk membantu murid, membantu guru untuk membimbing murid. Okay, jadi inilah dia teknik PIP3, bukan saja membantu guru tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh murid. Okay, ini semua ialah komen daripada guru-guru yang telah menerima menerima input tentang PIP3 di bawah program Bijak PM. Okay, kita lihat di sini, ini ialah peratus markah murid saya, murid sekolah saya, iaitu sebelum menggunakan teknik PIP3 dan selepas. Rata-rata markah pada bahagian, kita lihat bahagian markah yang sebelum ini 30, 17, 18, 19, 26, 22 daripada 70 markah 100 markah. Okay, akhirnya mereka dapat 50, 45 Jadi ini menunjukkan peningkatan markah. Tak ada murid yang markahnya jatuh.
Okey, ada murid kami daripada kosong markah dah sekarang 30. Sekurang-kurangnya ada peningkatan. Lama kelamaan sebelum peperiksaan SPM, dapatlah kita sediakan minda murid ini bahawa karangan tidak sukar. Janganlah hantar kertas kosong. Dan satu lagi kelebihan PIP 3 ialah ketika murid menghadiri ujian bertutur, mereka boleh menggunakan kaedah ini untuk menyampaikan idea mereka secara teratur. Ayat pendahuluan, ayat isi, ayat penutup. Jadi sekurang-kurangnya mereka dapat skor pada bahagian penulisan dan juga ujian bertutur. Okey, itulah harapan kami. Inilah keputusan murid sekolah daripada markah semua yang meningkat. Semuanya meningkat yang mahu belajar. Tetapi ada murid yang tidak mahu belajar di kelas lain itu memang tak boleh nak buat apa. Tapi murid yang boleh menulis, membaca memang ada peningkatan. Yang memang tidak boleh baca itu dia hanya salin balik perenggan pendahuluan, perenggan kesimpulan dia boleh buat. Isi dia tak boleh kembangkan. Ayat pertama je. Tak apa cikgu, sekurang-kurangnya dapat menghasilkan sesuatu tanpa menghantar kertas kosong. Okey, baik. Setakat ini, teknik PIP 3 telah